Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Kariwatin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menekankan orang Islam jangan berenggang dari Al-Quran dalam makna jangan lari dari membacanya. Justru baginda menzahirkan harapan agar orang-orang Brunei akan menjadikan membaca Al-Quran sebagai budaya sepanjang zaman. Kebawah Duli Yang Maha Mulia menekankan demikian pada Majlis Musabakah Membaca Al-Quran bahagian dewasa peringkat akhir kebangsaan tahun 1442 Hijrah 2021 Masihi yang berlangsung di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas semalam. Dalam titah, baginda menggariskan kesan dari penggunaan perisai bersepadu iaitu mematuhi dan mengikut petunjuk Al-Quran bersama-sama SOP biasa. Brunei Darussalam terselamat daripada serangan wabak. Kita telah memakainya bersama-sama SOP biasa sebagai perisai bersepadu dan alhamdulillah kesan dari penggunaan perisai bersepadu ini Brunei Darussalam telah dilihat sedang dibentengi oleh keberkatan yang menakjubkan yang menjadikannya terselamat daripada serangan wabak. Ini adalah situasi luar biasa di mana kita jangan menganggapnya sebagai ringan sahaja. Beta secara peribadi amatlah meyakini perkara ini bahawa apa jua jenis virus yang membentuk wabak tidak akan mampu untuk melangkahi ayat-ayat suci Al-Quran. Oleh itu makanya, kita orang Islam janganlah berenggang dari Al-Quran dalam makna jangan lari dari membacanya. Beta berharap kita orang-orang Brunei akan menjadikan membaca Al-Quran itu sebagai budaya sepanjang zaman. Artinya, semua generasi kita, sama ada yang sedia ada, maupun yang akan lahir kemudian, adalah generasi-generasi yang membaca Al-Quran belaka. Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah jika Al-Quran terus dibaca, tidak diragukan lagi negara akan mendapat berkat dan berhias dengan cahaya. Betapa bertuahnya negara jika harapan beta ini tercapai. Kerana Al-Quran jika terus dibaca oleh rakyat dan penduduk, tidak diragukan lagi negara akan mendapat berkat dan berhias dengan cahaya. Kerana bukankah Al-Quran itu memang ia cahaya. Cahaya Al-Quran bukan seperti cahaya lampu atau pelita. Tetapi cahaya Al-Quran mampu untuk menerangi hati sanubari dan menerangi kehidupan, bahkan menerangi alam kubur menurut agama. Siapakah yang tidak mahu untuk mendapat cahaya yang seperti ini? Pada hemat beta, semua kita adalah mahu. Kemuncak Majlis Musabakah Membaca Al-Quran bahagian dewasa peringkat akhir kebangsaan 1442-2021 ialah penganugerahan hadiah kepada para pemenang dan peserta pertandingan. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat menyempurnakan penganugerahan hadiah-hadiah. Keberangkatan Kebawah Duli Yang Maha Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datu Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin, bin Pengarah Datu Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Ugama, selaku pengerusi jawatan kuasa tertinggi Musabakah Membaca Al-Quran bahagian dewasa peringkat akhir kebangsaan. Berangkat sama Paduka Ananda dan Adinda Baginda, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri.
Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Perdana Wazir Sahibul Himmah wal Waqar Pengiran Muda Muhammad Bolkiah, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Bendahara Sri Maharaja Permaiswara Pengiran Muda Haji Sofri Bolkiah, dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Digadung Sahibul Mal Pengiran Muda Haji Jeffrey Bolkiah. Bacaan surah Al-Fatihah dipimpin oleh Yang Berhormat Pihin Datu Seri Maharaja Datu Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan. Amin. Menteri Hal Ehwal Ugama dalam sembah alu-aluan antara lain menyembahkan Majlis Musabakah Membaca Al-Quran Bahagian Dewasa Peringkat Kebangsaan menjadi sebahagian acara penting dalam jadual majlis-majlis keagamaan yang dianjurkan oleh kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia. Ia dilihat menjadi sebagai sebahagian mercu tanda yang menunjuk ke arah kedudukan penting dan istimewa agama Islam sebagai agama rasmi negara. Selaras dengan itulah, maka ajaran-ajaran Islam didakwahkan, penghayatannya dikukuhkan, yang mana dengan berkat kepimpinan bijaksana lagi berwawasan ke bawah Duli Tuan Patik Jua, maka dakwah dan penghayatan ajaran Islam itu dilaksanakan selaras dengan usaha membangun dan memajukan negara secara seimbang. Hal ini insya-Allah akan sentiasa terpelihara baik demi keamanan negara dan kesejahteraan rakyat yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semasa menyembahkan keputusan musabakah, Awang Haji Abdul Rajid bin Haji Muhammad Saleh, pengerusi Jemaah Hakim, antara lain menyembahkan secara keseluruhan kedudukan para qari dan qari'ah yang bertanding pada kali ini berada pada tahap sebanding dan dikategorikan dalam satu kelompok yang sama. Johan Qari ialah Awang Muhammad Zulhafiz bin Awang Tengah, sementara Johan Qari'ah ialah Dayang Haja Nur Faizah binti Haji Imran. Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menyempurnakan penganugerahan hadiah kepada para pemenang dan peserta pertandingan. Johan Qari Awang Muhammad Zulhafiz menerima wang tunai RM7,000, piala pusingan, piala iringan, sijil penyertaan, pakej menunaikan fardu haji, kepingan emas 10 gram, sumbangan Perbadanan Tabung Amanah Islam Brunei Type dan anak-anak syarikatnya Insurans Islam Type Holding Sendirian Berhad dan Darussalam Holding Sendirian Berhad, sebidang kain tenunan Brunei, sumbangan syarikat Little Umi. Naib Johan Qari Awang Muhammad bin Ali menerima RM5,000, piala iringan, sijil penyertaan, kepingan emas 5 gram sumbangan Perbadanan Type dan anak-anak syarikatnya Insurans Islam Types Holding Sendirian Berhad dan Darussalam Holding Sendirian Berhad. Awang Haji Nasrul Fakri bin Haji Yahya di tempat ketiga menerima RM3,000, piala iringan, sijil penyertaan, kepingan emas 5 gram sumbangan Perbadanan Type dan anak-anak syarikatnya Insurans Islam Type Holding Sendirian Berhad dan Darussalam Holding Sendirian Berhad. Sementara Johan Qari'ah Dayang Haja Nur Faizah menerima wang tunai RM7,000, piala pusingan, piala iringan, sijil penyertaan, kepingan emas 10 gram sumbangan Perbadanan Type dan anak-anak syarikatnya Insurans Islam Type Holding Sendirian Berhad dan Darussalam Holding Sendirian Berhad, sebidang kain tenunan Brunei, sumbangan syarikat Little Umi.
Naib Johan Korea Dayangku Fauziah Nadirah binti Pengiran Haji Jofri menerima RM5,000 piala iringan, sijil penyertaan, kepingan emas 5 gram sumbangan Perbadanan Taib dan anak-anak syarikatnya Insurans Islam Taib Holding Sendirian Berhad dan Darussalam Holding Sendirian Berhad. Dayangku Siti Umi Syazana binti Pengiran Haji Marjuki di tempat ketiga menerima RM3,000 piala iringan, sijil penyertaan, kepingan emas 5 gram sumbangan Perbadanan Taib dan anak-anak syarikatnya Insurans Islam Taib Holding Sendirian Berhad dan Darussalam Holding Sendirian Berhad. Kebawah Duli Yang Maha Mulia juga berkenan menyempurnakan penganugerahan cenderamata kepada hakim-hakim musabakah. Pada kali ini, barisan jemaah hakim disertai oleh seorang hakim wanita iaitu Dayang Hajah Siti Nur Zuhairah binti Haji Awang Damit, Korea Negara yang pernah melakar nama di Persada Antarabangsa. Doa selamat dipimpin oleh Mufti Kerajaan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Majlis Musabakah membaca Al-Quran bahagian dewasa yang dianjurkan setiap tahun oleh Kementerian Hak Ehwal Agama merupakan satu amalan yang sangat berkebajikan yang mana setiap orang sama-sama dapat mendengar kata-kata Allah atau ayat-ayat suci Al-Quran dibaca. Ia adalah salah satu amalan zikir sesuai dengan hasrat negara dalam merealisasikan negara zikir. Kejayaan yang dicapai semasa musabakah membaca Al-Quran bahagian dewasa peringkat akhir kebangsaan merupakan penyuntik semangat kepada Johan Qari dan Qariah untuk terus meningkatkan mutu bacaan di samping perbaiki kemahiran bacaan masing-masing. Semestinya memerlukan latihan yang sentiasa berlatihnya orang dan berjumpa guru-guru yang berkemahiran dan di samping itu juga kita ni selalu banyakkan mendengar qari-qari yang masyhur. Sentiasa konsisten dari segi semangat untuk mempelajari bidang Al-Quran ini, khasnya cara bertaranum dan juga ilmu-ilmu Al-Quran yang lain juga. Persidangan Negara Brunei Darussalam mengenai hutan dan kepelbagaian bio mendedahkan potensi ekonominya. Diteruskan lagi dengan pembentangan menyentuh peluang-peluang kajian kepelbagaian ekonomi dan perlindungan. Perinciannya selepas petikan titah ini. Beberapa projek dirancang untuk dilaksanakan bagi memajukan lagi sektor pertanian dan pelancongan, khususnya di daerah Temburong. Pelaksanaan projek-projek tersebut diharap akan meningkatkan lagi perekonomian dan ekopelancongan di daerah berkenaan. Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan berkata, bagi sektor pertanian, kementerian tersebut telah menawarkan tapak seluas 144 hektar di kawasan kemajuan pertanian daerah Temburong kepada 8 pengusaha termasuk 3 orang pengusaha belia, manakala 2 buah syarikat dilantik untuk mengendalikan 2 projek bagi sektor pelancongan melalui kaedah Public-Private Partnership PPP, iaitu Pusat Peranginan Eko Pelancongan Mewah di Kampung Pedayan dan projek pembangunan River Centre. Yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ali bin Apong selaku Timbalan Pengerusi Bersama Otoriti Kemajuan Daerah Temburong AKDT mengongsikan perancangan tersebut semasa temu bual dalam rancangan khas Temburong Permata Hijau Negara Brunei Darussalam.
Jabatan Perhutanan pula telah mengeluarkan tawaran bagi 2 buah projek melalui kaedah Public-Private Partnership PPP di daerah Temburong, iaitu projek bagi mengurus dan memelihara kemudahan-kemudahan di Taman Negara Ulu Temburong yang bernilai sekitar 3.2 juta ringgit. Projek kedua adalah pembangunan restoran di Taman Rekreasi Hutan Bukit Patoi yang bernilai sekitar RM350,000. Restoran ini adalah diharap akan menjadi tumpuan utama bagi penduduk-penduduk tempatan selain bagi kemudahan bagi pelancong-pelancong dari dalam dan luar negara. Kedua-dua projek ini diharap akan meningkatkan kutipan hasil kerajaan melalui pembayaran sewa bulanan dalam tempoh penyewaan selama 20 tahun. Kos pembinaan projek tersebut juga ditanggung sendiri oleh pihak pemaju atau pelabur dan tidak akan melibatkan sebarang perbelanjaan dari pihak kerajaan. Kementerian Pembangunan telah merangka beberapa strategi bagi pembangunan dan kemajuan daerah Temburong untuk memenuhi permintaan para penduduk yang dijangka meningkat dengan pembukaan Jambatan Sultan Haji Omar Ali Saifuddin. Ini termasuk menaik taraf infrastruktur Pekan Bangar dan pengurusan alam sekitar yang lebih teratur. Menteri Pembangunan berkata beberapa projek menaik taraf bekalan air dilaksanakan bagi jangka pendek dan jangka panjang selain pengurusan guna tanah melalui penerokaan tapak-tapak baharu di daerah Temburong selaras dengan konsep pembangunan berdaya tahan dengan pertumbuhan ekonomi hijau yang ditekankan oleh Autoriti Kemajuan Daerah Temburong AKDT. Ketika ditemu bual dalam rancangan khas Temburong Permata Hijau Negara Brunei Darussalam, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Jurutera Awang Haji Suhaimi bin Haji Ghaffar selaku Timbalan Pengerusi bersama AKDT juga menjelaskan beberapa langkah telah dan akan dilaksanakan bagi memastikan alam sekitar daerah Temburong terpelihara, antaranya mengenal pasti sebarang aktiviti pembangunan yang memberikan kesan terhadap alam sekitar. Beberapa penambahbaikan telah dan akan dilaksanakan di daerah Temburong ini, termasuklah menyediakan tong-tong sampah dan tempat kumpulan sampah di beberapa lokasi strategik bagi kemudahan penduduk-penduduk di kampung di daerah Temburong ini. Dan juga beberapa inisiatif dalam mempromosikan amalan hijau seperti 3R, Reduce, Reuse, and Recycle juga akan dilaksanakan dan dilaratkan secara berperingkat-peringkat termasuk di sekolah-sekolah, institusi-institusi dan pengajian tinggi dan juga majlis perundingan kampung. Dan sebagai tindakan jangka panjang, pihak kementerian juga akan bekerjasama dengan agensi-agensi yang relevan dalam mengurangkan penggunaan plastik, termasuk beg-beg plastik, botol-botol plastik dan juga alat-alat utensil pakai buang bagi menjadikan daerah Temburong itu daerah yang pertama yang bebas dari penggunaan barang-barang tersebut. Hari kedua persidangan Negara Brunei Darussalam mengenai hutan dan kepelbagaian bio mendedahkan potensi ekonominya diteruskan pagi tadi di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Persidangan ini bersempena dengan persidangan dan pameran pertengahan tahun Brunei atau Brunei MICE 2021. Hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ali bin Apong, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Peluang-peluang kajian kepelbagaian ekonomi dan pelindungan tema tajuk yang dibentangkan oleh Wakil Negara Brunei Darussalam. Sementara Wakil Malaysia membentangkan Human-Crocodile Conflict, Emerging Challenges and Opportunities. Terdahulu, Awang Jofri bin Haji Ali Ahmad, pemangku pegawai tugas-tugas khas kanan Jabatan Perhutanan dalam pembentangannya bertajuk
Biodiversiti Hutan Negara Brunei Darussalam adalah istimewa mengetengahkan 4 tajuk utama, antaranya merangkumi Brunei a Special Enclave, Geology and Ecology dan melanjutkan program penerokaan biodiversiti. Sementara itu, Persidangan Negara Brunei Darussalam mengenai hutan dan kepelbagaian bio mendedahkan potensi ekonominya. Dihasrat dapat meneroka peluang perkembangan ekonomi hijau melalui pengkomersialan biodiversiti hutan seperti industri hiliran dan ekopelancongan. Menyampaikan maklumat yang mana hutan dan biodiversiti itu memeliharanya dan tanggungjawab bersama. Konferensi ini temanya spesifik sedikit menjurus kepada ekonomi. So selain daripada kepentingan hutan itu terhadap kestabilan alam sekitar, ianya juga mempunyai peranan dalam kestabilan adalah sosioekonomi di negara kita ini. Minggu Teknologi Digital dianjurkan bersama oleh Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi atau MTIC dan Infocom Federation Brunei IFB akan diadakan selama 4 hari bermula 17 Jun ini. Dengan tema Smart Nation Through Digital Transformation, Minggu Teknologi Digital bersama penyertaan daripada agensi-agensi kerajaan serta sektor swasta adalah selaras dengan perkembangan terkini dan memfokuskan visi Pelan Induk Ekonomi Digital 2025 yang dilancarkan Jun tahun lalu. Minggu Teknologi Digital merupakan kesinambungan acara Brunei MICE 2021 yang akan berlangsung di Pusat Persidangan Antarabangsa Brakas. Perkara itu dijelaskan oleh Pegawai Tugas-Tugas Khas Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi semasa sesi temu bual dalam rancangan Rampai Pagi mengenai Minggu Teknologi Digital. Minggu Teknologi Digital akan dimulakan dengan acara Bigter Alumni dan seterusnya pelancaran pameran teknologi digital di samping persidangan Minggu Digital Teknologi yang akan membentangkan beberapa topik. Melalui acara Bigter ini, insya-Allah diharap akan memberi peluang kepada peserta tersebut mengongsikan dorang punya pengalaman dan juga bertukar pandangan dorang punya Bigter journey itulah tu. Memberi peluang kepada mereka ni untuk bernetwork bersama potential investors lah. Biro Kawalan Narkotik BKN menjalankan satu lagi operasi yang ditumpukan di beberapa lokasi di Belait dalam usaha menghapuskan rangkaian sindiket keluarga pengedaran dadah yang didalangi oleh Muhammad Syahibul Syam bin Suwan dan keluarganya. Operasi dijalankan pada 4 hingga 5 Jun 2021 dan BKN berjaya menahan 24 orang iaitu 18 orang lelaki dan 6 orang perempuan yang mana 5 daripadanya di bawah umur 18 tahun. Hasil daripada operasi, pihak BKN merampas dadah jenis syabu seberat 102.8 gram yang dianggarkan bernilai lebih dari RM20. Dari RM20,000. Alat perkakas yang diubah suai yang dipercayai digunakan untuk menghisap dadah wang tunai berjumlah RM2,348 dan beberapa mata wang asing. Turut dirampas beberapa harta benda yang dipercayai hasil daripada aktiviti pengedaran dadah iaitu 4 buah kereta, 2 buah perahu, 2 buah ATV, sebuah motosikal dan beberapa telefon bimbit. Tangkapan tersebut kesemuanya ditahan bagi siasatan BKN. Di bawah kesalahan-kesalahan, Seksyen 3 Perintah mendapatkan kembali hasil jenayah 2012 atas kesalahan pembersihan wang haram. Seksyen 3A Akta Penyalahgunaan Dadah APD penggal 27 iaitu memiliki bagi tujuan mengedar dadah terkawal. Seksyen 6-A Akta Penyalahgunaan Dadah APD penggal 27 iaitu atas kesalahan memiliki dadah terkawal. Seksyen 6-B APD penggal 27 iaitu atas kesalahan memakan dadah terkawal. Seksyen 7 APD penggal 27
iaitu atas kesalahan memiliki alat perkakas yang digunakan untuk memakan dadah terkawal. Seksyen 9 APD Penggal 27 iaitu memberikan kebenaran bagi premis yang dimiliki digunakan dalam penyalahgunaan dadah. Seksyen 10 APD Penggal 27 iaitu atas kesalahan bersubahat. Siasatan susulan BKN juga mendapati penglibatan beberapa orang belia di bawah umur yang ditahan dalam operasi itu telah dieksploitasikan oleh ibu bapa mereka dengan menjadikan mereka sebagai penjual, penghantar dadah dan beberapa orang belia lagi didapati berada di tempat kejadian untuk membeli dadah. Dalam menangani senario tersebut, BKN mengingatkan orang ramai terutama sekali para ibu bapa agar menunjukkan contoh teladan yang baik terhadap kehidupan dalam diri anak-anak mereka dan memantau anak-anak mereka agar terhindar dan tidak terjerumus dalam aktiviti penyalahgunaan dadah. Dengan kejayaan itu, BKN tidak lupa merakamkan ucapan penghargaan kepada agensi-agensi perisikan keselamatan dan penguatkuasaan di negara ini atas bantuan kerjasama yang diberikan ke arah menjayakan operasi ini. Enam kes aktif jangkitan COVID-19 masih dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan. Kementerian Kesihatan dalam siaran akhbarnya mengenai perkembangan terkini situasi jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam memaklumkan tiada kes baharu jangkitan dicatatkan hari ini. Sementara itu, jumlah keseluruhan kes di negara ini kekal 248 kes dengan kes yang sembuh 239. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei 2020, manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 107 kes. 647 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatori, 19,847 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac 2020. 581 ujian virus SARS-CoV-2 telah dilaksanakan menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 134,013 ujian. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian Kesihatan 148. Umat Islam diingatkan bahawa ujian dan dugaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia itu bukan hanya sekadar datang dalam bentuk kesusahan ataupun kesedihan semata-mata seperti kemiskinan, kesakitan dan kehilangan nyawa. Bahkan ujian dan dugaan itu juga boleh datang melalui kebahagiaan dan kesenangan seperti limpahan kemewahan yang merangkumi kesihatan, kekayaan dan seumpamanya. Perkara tersebut antara itipati khutbah Jumaat hari ini bertajuk berwaspada terhadap istidraj. Istidraj adalah ujian yang berbentuk muslihat ataupun perangkap, iaitu nikmat kesenangan yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada orang-orang yang lalai serta tidak taat akan perintah dan larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Antara perkara yang dapat kita lakukan bagi menghindari diri kita daripada istidraj itu ialah pertama, meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua, mengerjakan amal soleh. Amal soleh yang paling utama ialah ibadah. Antara ibadah yang terpenting dan termasuk dalam rukun Islam yang 5 itu ialah mendirikan sembahyang, mengerjakan ibadah puasa, menunaikan zakat dan mengerjakan ibadah haji bagi yang berkemampuan. Di samping itu, kita juga dianjurkan oleh agama kita untuk melakukan perkara-perkara sunat seperti bersedekah, memberikan pertolongan kepada saudara-saudara kita yang memerlukan dan bermacam-macam lagi. Sesungguhnya amal ibadah itu hendaklah dijaga dan dipelihara dengan sebaik-baiknya dan ia tidak boleh dianggap remeh kerana amal ibadah itu secara umumnya adalah untuk menanam dan memperkuat keimanan ke dalam jiwa kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala.
Dan ketiga, berdoa agar terhindar dari istidraj. Persatuan Pendidikan Khas Fitrah Brunei Darussalam menganjurkan sambutan Hari Raya Aidilfitri. Acara berlangsung di sebuah hotel di Jerudong. Sambutan antara lain bertujuan memberi peluang kepada para pelajar dan ibu bapa beramah mesra bersama warga persatuan. Pada majlis ini juga 10 orang pelajar berkeperluan khas yang mempunyai masalah penglihatan menerima sumbangan kacamata khas yang disampaikan oleh Dayang Hajah Nur Jum binti Haji Yusof yang dipertua Persatuan Pendidikan Khas Fitrah. Persatuan ini akan terus memikirkan lagi apa keperluan-keperluan pelajar pada masa ini hingga akan datang, terutama dalam bukan saja pembelajaran tetapi isu-isu hasiah mereka, pembelajaran mereka. Ke arah menyumbang bakti kepada masyarakat, Kelab Lions Bandar Seri Begawan dan Kelab Lions Belait mengungkayahkan program pemeriksaan kesihatan secara percuma kepada para penghuni rumah panjang di kawasan pedalaman di daerah Tempurung. Program bertujuan meningkatkan kesedaran akan pentingnya penjagaan kesihatan. Ikuti laporannya bersama kru RTB Mojo. Program pemeriksaan kesihatan menyasarkan para penghuni rumah panjang Kampung Sibut, daerah Temburong. Ia merupakan salah satu strategi Kelab Lions Bandar Seri Begawan dan Kelab Lions Belait sejak awal penubuhannya untuk mendekati masyarakat dengan aktiviti amal. Dengan kerjasama Majlis Perundingan Kampung Sibut, program ini berjaya menghimpunkan lebih 100 orang penghuni rumah panjang untuk menjalani pemeriksaan kesihatan dan mendapatkan maklumat mengenai langkah-langkah mencegah penyakit-penyakit yang tidak berjangkit seperti darah tinggi, kencing manis, strok dan kanser. Saya berucap bahwa terima kasih atas pihak Jabatan Bagian Kesihatan ataupun lain kelab punya anjuran. Okeylah kalau untuk penduduk kampung, pasal dia free kan, bagus untuk peringkat umur lah. Bagi pandangan kami orang ramai, bagus yang orang ni mecek ke rumah. Ternyata maklumat yang dikongsikan semasa aktiviti amal ini sangat bermanfaat kepada para penghuni rumah panjang khususnya. Semoga aktiviti seperti ini akan terus diadakan bagi meningkatkan lagi kesedaran orang ramai akan pentingnya menjaga kesihatan kerana mencegah itu lebih baik dari mengubati. Laporan Adrian Fazul Samad untuk Berita RTB. Pasukan TKT House muncul juara bola keranjang Liga Veteran 2021 selepas menewaskan RYS Sdn Bhd dalam perlawanan akhir semalam. Perlawanan diadakan di gelanggang bola keranjang Batu Bersurat di Gadong. Pasukan TKT House berjersi kuning hitam tewas pada suku pertama kepada RWIS dengan keputusan 21-16. Pada suku kedua, TKT House bangkit menambah 30 mata berbanding hanya 17 yang diperolehi lawannya sekaligus memintas kedudukan dengan kiraan 46-38. Pada suku ketiga, TKT House berjaya menambah 29 mata perlawanan sekaligus meraih keputusan TKT House 94, RYS Sdn Bhd 73. Hadiah kemenangan disampaikan oleh Goh Kiat Heng yang dipertua Persatuan Bola Keranjang Negara Brunei Darussalam. Tempat kedua disandang oleh pasukan RYS manakala tempat ketiga dimenangi oleh pasukan Konsep Komputer. Bola sepak Euro 2020 akan membuka tirainya awal pagi esok dengan satu perlawanan. Turki akan menentang Itali yang mana akan berlangsung di Rom. Turki berada dalam kumpulan A bersama Itali, Wales dan Switzerland. Turki dipimpin oleh ketua pasukannya Burak Yilmaz yang merupakan pemain utama bersama pasukan Lille. Sementara itu, jurulatih